dan dalil harusnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adapun salah satu dengan ketiadaan tentu, kita undur sikit ya, ambil balik. Kata Syekh rahimahullah, dan satu yang harus pada akal bagi Allah Ta'ala itu, iaitu tentu salah satu daripada membuatkan apa-apa mungkin tiada lawannya, atau tentu meninggalkannya mungkin tiada membuatnya. Ini harus bagi Allah menentukan buat mungkin ataupun meninggal. Maknanya tidak wajib Allah membuat mungkin, dan tidak mustahil Allah meninggalkan buat mungkin. Buat tu tak wajib, tinggal tu tak mustahil. Ini arti tentu salah satu membuat atau meninggal ini, salah satu daripada keduanya membuat dan meninggal itu harus dengan tentu, dengan ditilik kepada dirinya, diri mungkin itu. Kalau tilik pada diri mungkin itu harus, tapi tiada dengan iktibar takluk ilmu. Kalau iktibar takluk ilmu Allah, kalau di ilmu Allah telah tentulah si Bakar bin Qasim itu Tuhan nak bagi ada, dia mesti ada. Walaupun kalau kira asalnya Bakar bin Qasim ni boleh ada, boleh tiada. Kita tidak lihat di iktibar takluk ilmu. Kalau iktibar takluk ilmu, dia panggil wajib aridi. Wajib aridi dia panggil. Walaupun asalnya dia tadi ni boleh ada, boleh tiada, tapi dengan kita tilik kepada ilmu Allah, tapi hak tu kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi kalau memandang kepada ilmu Allah SWT, wajib dia kena ada, tetapi dia panggil wajib aridi. Dan juga takluk iradat, mana Tuhan dah tentu sedia kala. Bila Allah dah tentu, pasti dia kena ada benda tadi. Kalau tidak, Allah lalai. Kalau tidak, Allah jahil. Maka bahawasanya iktibar takluk ilmu wajib, tetapi aridi dipanggil wajib aridi. Dipanggil wajib aridi. Adapun waktu wajib ni dia ada tiga. Wajib zati mutlak, wajib zati muqayyad, wajib aridi. Wajib mutlak, wajib muqayyad, aridi, ataupun dipanggil wajib zati mutlak, wajib zati muqayyad, wajib zati ataupun wajib aridi. Kalau wajib zati, wajib yang sejati, yang mutlak, yang bebas, yang tidak berkait, yang tidak terikat dengan mana-mana, dipanggil dengan zat Allah dan sifat Allah, dipanggil wajib zati mutlak. Wajib zati yang muqayyad, wajib tapi berkait. Seperti mana mengambil lapang bagi jirim. Bila sebut jirim pasti mengambil ruang. Mengambil ruang tu wajib zati, tak dapat tidak mesti ambil, tetapi muqayyad, berkait selama ada jirim tadi. Itu. Begitu juga Nabi-Nabi bersifat dengan sifat-sifat yang empat yang bakal kita belajar nanti. Itu pun dia panggil wajib. Wajib juga dia panggil wajib muqayyad. Nabi bersifat dengan empat sifat tadi. Wajib dia panggil wajib akli muqayyad. Mana selama ada Rasul tadi, ataupun selama dia dilantik jadi Rasul. Yang ketiga wajib aridi.
seperti adanya kita pada waktu ini. Kita nak ada pada tahun ini, pada kurun ini, bukannya wajib. Bukannya wajib, tapi dengan sebab takluk ilmu Allah SWT, Allah dah tentulah nak ada kita pada kurun ini, maka kita ada. Dia panggil wajib aridi. Wajib tu baru datang dengan sebab memandang kepada takluk ilmu Allah. Tetapi dengan memandang kepada diri kita, kita boleh ada pada zaman tu ada, dan kita boleh ada pada zaman pada masa dunia nak kiamat nanti. Itu. Adapun salah satu dengan ketiadaan tentu. Adapun salah satu dengan menerima ketiadaan tentu. Salah satu ni mana dia menerima salah satu dengan tidak tentu. Tak tentu pada mengada, tak tentu pada meninggal, pada tiada, maka itu wajib. Wajib kita ni menerima salah satu. Itu. Tapi kalau iktibar sebelah, kalau adanya tu harus. Kalau tiadanya pun harus. Tapi menerima salah satu itu wajib. Dengan tidak tentu. Sama ada tentu ada ataupun tentu tiada. Itu. Dan berhimpun keduanya. Berhimpun ada dan tiada. Ataupun berhimpun membuat dan meninggal buat. Tuhan buat pun buat, meninggal pun meninggal. Adapun berhimpun keduanya dan ketiadaan keduanya, tiada berkumpul, tiada berhimpun, buat pun tidak, tinggal pun tidak. Ni buat pun buat, tinggal pun tinggal, dalam masa yang sama, maka keduanya itu mustahil. Itu. Adapun salah satu, yakni salah satu daripada membuat dan meninggal dengan ketiadaan tentu, maka iaitu wajib. Dan berhimpun keduanya dan ketiadaan keduanya tiada berhimpun, maka keduanya itu mustahil. Jadi ambil dengan salah satu itu harus, dan ambil dengan tak tentu itu wajib, dan ambil keduanya atau tak ambil keduanya itu dipanggil mustahil. Itu. Dan dalil harusnya menentukan mungkin dan meninggalkan mungkin. Bahawasanya jikalau tiada harusnya menentukan membuat mungkin dan meninggal, nescaya tiada mendahulukan adanya mungkin tadi oleh adam. Kalau tak harus, maknanya wajib. Maka bila kata adanya wajib, maka tidak mendahului oleh adam. Apa makna? Wajib ada dia. Macam Allah tu wajibul wujud, wajib ada. Wajib ada. Sebab apa? Sebab adanya tadi tiada didahului oleh tiada. Sebab tu adanya tiada kita ini harus. Kita ni harus. Boleh ada, boleh tiada. Apabila kita ada kita ni harus. Apabila kita tiada kita, dan tiada kita ini pun harus. Itu. Dan menerima ada dan tiada itu wajib. Tapi ada pun ada, tiada pun tiada, mustahil. Ataupun tiada pun tiada, ada pun ada, itu mustahil. Atau akan ketiadaannya, nescaya tiada mendahulukan adanya mungkin oleh adam, atau akan ketiadaan mungkin yang lahir yang berhubung oleh adanya. Sebab ada kita ni,
tiada yang sabik dan tiada yang lahir. Tiada kita yang sabik dulu, tiada kita yang lahir ialah nanti akan datang kita mati. Nescaya tiada mendahulukan adanya oleh Adam atau akan ketiadaannya yang lahir yang berhubung oleh adanya yang berhubung oleh ketiadaan. Tiada ada kita ni, kalau kira sabik dulu ni Adam, kalau kira lahir di depan pun Adam. Mana tiada kita yang sabik dan tiada kita yang lahir. Hak ni dah ada, dia wajib. Maknanya tiada ketiadaan pada wujudnya yang dulu dan tiada ketiadaan pada wujudnya yang akan datang. Belik sikit tu. Tiada ketiadaan wujudnya yang dahulu dan tiada ketiadaan wujudnya yang akan datang. Mana wujud yang akan datang tak ada, tiada. Tak ada Adam itu tak. Tiada Adam bagi wujud yang akan datang dan tiada pada wujudnya yang sabit. Yang kali yang sabit ni dulu. Mana boleh ada selain daripada Allah yang adanya tadi tiada didahului oleh Adam. Dan tiada tadi tiada dan adanya tadi tiada didahului oleh Adam dan yang sabit dan Adam yang lahir melainkan Allah sahaja. Ini. Dan iaitu dan iaitu apa iaitu? Syekh buat siap domain dia panggil badan. Dan iaitu ketiadaan, jangan cari domain tu, dia panggil domain badan, iaitu dia buat siap, iaitu ketiadaan mendahulu Adam akan adanya, ada mungkin, dan ketiadaan mendahulu ada akan adamnya itu mustahil. Makna sama aja. Ketiadaan mendahulu Adam akan adanya dan ketiadaan mendahulu ada akan Adam itu mustahil. Makna sama aja. Ikut kita nak ambil mana-mana tafsir. Maknanya begini, sekiranya wajib Allah membuat mungkin, maka tentulah mungkin ini jadi qadim. Karena tiap-tiap orang yang wajib pada akan, tentu dia qadim. Itu. Mana boleh Allah membuat perkara benda yang wajib ada? Dia disebut wajib ada ni sedia kala ada dia. Kalau adanya tadi didahulu oleh Adam, maka itu dia bukan dipanggil wajib ada, dia panggil jaizul wujud. Allah dia panggil wajibul wujud. Kita ni dipanggil jaizul wujud. Isteri dan anak Allah dipanggil mustahilul wujud. Allah wajibul wujud, wajib ada, wajib ada. Kita ni jaizul wujud, harus ada. Yang perkara mustahil akan, isteri dan anak Tuhan dipanggil mustahilul wujud, mustahil ada. Kalau Allah wajib perbuat mungkin, maka tentulah mungkin itu jadi qadim. Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal tentu qadim. Itu dipanggil mustahil. Kenapa? Kerana mungkin ni baru adanya dengan musyahadah. Dengan musyahadah kita tengok. Dan kalau mustahil Allah perbuat mungkin, maka tentulah mungkin ini tidak ada sedia kala lagi. Tetapi kenapa kita lihat ada mungkin ini? Kalau kita kata mungkin ini wajib Tuhan bagi Adam, maknanya mungkin ini ada sedia kala sama Allah. Dia sama tua dengan Allah. Ada Allah, ada kita. Ada Allah tidak ada permulaan, ada kita tidak ada permulaan sebab wajib ada. Dan kalaulah mustahil adanya kita tidak akan ada pada hari ini, manusia tak akan ada. Ini semua kita tahu wajib ada, harus wajib ada, dan ini harus ada, dan tiada ini kita tahu dengan musyahadah
dengan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Musyahadatul ayan. Kita lihat dengan mata kepala kita. Baik. Nescaya tiada mendahulukan adanya oleh Adam atau akan ketiadaannya yang lain oleh adanya, dan iaitu ketiadaan mendahulu Adam akan adanya mungkin, dan ketiadaan mendahulu ada akan adamnya itu mustahil. Itu mustahil, mana boleh? Mustahil sama sekali. Kalau kita ni wajib ada. Kita sama tok nenek moyang kita semua ada. Nenek moyang kita 100 dulu pun ada sekarang ini, dan dia tak panggil tok nenek moyang. Nenek moyang kita lah cucu kita, dan kita lah nenek moyang bagi dia, dan dia cucu kita, sama tu. Wajib ada. Nenek moyang kita tu cucu kita, dan kita ni pula moyang bagi nenek moyang kita yang jadi cucu kita. Dah sama tu, wajib ada. Bila wajib ada, dia panggil apa? Semua ada sedia kala. Dan tidak ada istilah mati. Bila wajib ada, mana dia tak ada istilah mati. Penuh dalam dunia ni manusia, penuh. Dah wajib ada. Dia kalau ada, tapi dihubungi oleh lahir, dia panggil dihubungi oleh tiada, itu bukan dia panggil wajib ada. Wajib ada ni dia mesti tidak ada di hadapan wujudnya Adam dan di belakang wujudnya Adam. Adam kita dulu sebelum kita dilahirkan, Adam kita yang selepas ni ialah mati. Itu. Baik. Saya disebutlah itu banyak kali. Maka mustahil pula. Pula ni mana juga. Maka mustahil pula, tiada harusnya, dan iaitu tiada harus itu, dan iaitu tiada harus nyata batalnya. Kita kata ada mungkin ini, tiada harus, maka iaitu nyata batalnya dengan pandangan, yakni dengan pandangan mata kepala kita. Dipanggil mata kepala, dengan absar. Habis. Ini sekalian. Dia kena titik situ. Tak pula nyata batalnya dengan pandangan ini sekalian. Kalau guru baca gitu sah lah. Dia baca tak betul nanti. Ini dia panggil jumlah musta'nafah, dia panggil. Tu dia panggil mubtada, mula balik. Ini mana yang tersebut daripada sifat wujud hingga kepada katanya, dan satu yang harus. Kita ambil start daripada mula kita mengaji dulu, dan sampai yang tadi saya baca tadi. Ini mana yang tersebut daripada sifat wujud hingga kepada katanya, dan satu yang harus. Ini sekalian tu dia punya taukid. Ini tu mubtada, sekalian tu taukid, tambatan tu ialah khabar. Tambatan mudhaf, iman tu mudhaf ilaih. Jangan main kita jauh pun nahu je. Idofah di mana lam. Ini tambatan bagi iman. Kalau nak kira nahu, jenuh. Ini sekalian. Ini sekalian tambatan iman, dipanggil pergantungan iman, yang bergantung dengan ketuhanan, yang bergantung, yang bersangkut paut dengan ketuhanan, yang mengandungkan dia, yang mengandung, yang melazimi, ataupun yang masuk di dalam maknanya. Bukan mengandung macam perempuan mengandung.
Bukan mana kandung air, tempayan mengandung air, bukan. Mengandung mana melazimi. Yang mengandungkan dia oleh la ilaha illallah. Oleh makna la ilaha illallah. Ni semua kalau kita minggu ni lah hak kita mengaji sekilan akidah tu. Tapi hak Rasul tak belajar lagi. Nanti hak Rasul dia gulung pula. Hak ni hak 20. Hak yang 20. Semua itu mengandungkan dia oleh la ilaha illallah, oleh makna la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah tu yang mengandungkan sekalian akidah itu, sekalian akidah iman itu dah. Makna la ilaha illallah. Tengoklah di mana-mana kitab pun Ad-Dusuki, dalam kitab Asy-Syarqawi, semua tak dia panggil ada takdiri mudhaf, mengandungi oleh la ilaha illallah, yakni oleh makna la ilaha illallah. Dia panggil takdir mudhaf. Bukan lapas tu yang terkandung, bukan akid ni terkandung dalam lapas, dalam makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Allah jua Tuhan. Itu nak sebut, tapi dia panggil masadak. Masadak ni apa yang kita sebut bila sebut la ilaha illallah? Dia akan berkata mana Allah Tuhanku. Kalau kita sebut lembu, kalau dia panggil terjemahnya, kalau Baqarah lembu, maknanya apa? Kita tengok dia bukan rumput tu, maknanya dia panggil masadaqah. Masadak dia panggil masadak. Bila disebut la ilaha illallah, terjemahnya tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya apa? Allah Tuhanku. Itu Allah jua Tuhan. Nak beritahu begitu. Maknanya akid iman yang kita belajar daripada mula dulu ni, semuanya masuk di Allah. Itu maknanya, bukan di kalimah, bukan di lapas la ilaha illallah, di makna la ilaha illallah. Dah faham tu? Kita bila sebut makna terjemah, bukan. Arab sendiri guna kalimah makna ni. Kalau makna istilah terjemah, Arab kena mari ke tanah Ajam ni untuk belajar makna-makna. Bukan setakat Malaysia, dia kena pergi Siam. Apa makna la ilaha illallah? Dia kena pergi negeri China, dia kena pergi India, dia kena datang ke Malaysia ni belajar makna la ilaha illallah. Bukan. Makna tu mana hakikat yang kita sebut mana? Kembali kepada Allah. Allah juga Tuhan kita sebut. Selalu kita sebut. Dan kita sebut, bila kita sebut la ilaha illallah, mesti kita ingat maknanya. Bukan makna terjemah. Ingat makna ni, ingat dekat Allah. Ingat dekat Allah. Jadi hak yang kita belajar sifat 20 semua hak Allah. Bukan hak kalimah, bukan hak lapas la Allah, bukan di kalimat la ilallah. Kalau di kalimat maknanya apa? Kita belajar itu kata wujud ni sifat Allah, tiba-tiba bila letak di kalimah. Sifat Allah ke sifat kalimah? Kita kena faham lah. Tengoklah dalam Abdul Salam, Hasyiah As-Suhaimi, Abdul Ad-Dusuki, Asy-Syarqawi Al-Lu'udi, tengok semua dalam dia kata makna hu, makna la ilaha illallah. Mana? Duk di Tuhan, duk di Allah sendiri. Ini terkandung ni dipanggil tadammun. Tapi bukan tadammun ni dia panggil dilalah tadammun. Kita belajar dari ilmu mantik tu. Dilalah tadammun, dilalatul labzi ala juz'il makna. Dia menunjuk atas sebahagian daripada makna. Seumpama atap tu dia menunjuk di atas rumah. Itu dilalah tadammun. Tapi sini mengandung ni bukan makna dia tadamman. Kalau kita Arab, kalau dalam Umul Barhin disebut ya tadamman tu. Makna qauli la ilaha illallah ya tadamman bukan daripada kalimah dilalah tadammun yang disebut dalam ilmu mantik, bukan. Cuma dipanggil dilalah dua kalimah syahadah di atas bahagian yang tiga itu
Yang wajib, yang mesti, yang harus ni dia panggil dilah bitoriki iltizam. Dia panggil dilah iltizam. Sebab tu mengandung maknanya melazimi. Kena faham elok. Tutup dia terjemah tu bukan kata terjemah main-main. Mengandung dengan makna melazimi. Kita belajar selapis tu sebut mengandung. Aku faham juga. Tak, kerana yang tataman dilalah ni ada dua. Dia ada tiga kan. Dilalah mutabaqah, dilalah tadammun, dilalah iltizam. Di sini bukan maksud kita ni tadammun, ya tadaman, mengandung yang kita terima bahasa Melayu dengan mengandung ni bukan makna dilalah tadammun. Kerana dilalah tadammun ni dilalatul lafzi ala juz'il makna. Menunjuk lafaz tadi ke atas sejuzuk sebahagian makna. Seperti kita sebut atap, dia menunjuk di atas rumah. Dia bagi dilalah tadammun. Tapi maksud di sini dilalah dua kalimah syahadah ini dia panggil bitoriki iltizam. Dengan jalan iltizam melazimi. Sebab tu jangan kita kata 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 yang harus, 41, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Kita buat kesimpulan 50 masuk di la ilaha illallah. Masuk di la ilaha illallah tu apa makna? Dan apa pula makna masuk sifat 20 yang mustahil tu? Apa maksud? Maksud masuk 20 yang mustahil di la ilaha illallah. Baik, kalau dia nak mengelak dia apa? Masuk di la ilaha illallah bukan masuk di Tuhan. Masuklah. Nak tanya sifat 20 sifat la ilaha illallah kan sifat Allah? Sifat masuk di kalimah kan masuk di Allah, nak tanya. Masuk di kalimah. Kalau gitu kamu duk mengajar penat-penat. Wujud kidam bakok ni sifat tu dia bukan letak di kalimah. Dia letak di kalimah pula dah. Jadi dia terkepit, dia tak boleh pergi. Dia terkepit punya. Kemudian apa maksud masuk 20 yang mustahil? Ini sebab tu kita sebut tentang Tok Guru Padaan ni cukup hebat orang ni. Cukup hebat. Kalau tak belajar jalan dia, saya sendiri dulu banyak guru saya belajar saya tak belajar daripada anak murid dia, saya tak faham. Rupanya tak faham lagi. Kalau mana-mana guru pun 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 yang harus, 21, 4 yang wajib Rasul, 4 mustahil, 1 yang harus, 9. Apa jadi? 41 campur 9, 50 duduk di kalimah la ilallah. Berapa banyak kita bohong. Apa masuk mustahil dan la ilallah? Mana? Kalau kita kata la ilallah tu maknanya Allah sendiri. Kalau begitu Tuhan ada, Tuhan tiada. Tuhan sedia, Tuhan baharu, Tuhan kekal, Tuhan binasa. Itu dia. Ad-diddan la yajtami'an. Dua belah mana boleh berkumpul. Kita duk menisap orang. Sebab tu pandai ni karamah. Karamah 100 tahun kitab Al-Quran ni Allah Ta'ala bagi naik. Allah Ta'ala bagi ada orang kritik dia. Jadi semua ni orang kenal pandai. Orang kenal Al-Quratul Amani. Dan kami guru pun mula sedar, mula tahu, baru tahu di mana dalil dia. Dengan sebab ada orang lain cuba kritik. Dan guru pondok di Patani pun terima kasih kepada orang yang kritik. Buat apa? Baru kita cari. Saya pun dalam baru tahun ni saya baru tahu dalil-dalil pada ismi, masdari, dalam tahun ni. Saya duduk belajar lama dah, tahun ni pun saya reti. Saya baru cari buat kitab. Untuk kata terima kasih. 100 tahun ni kitab Al-Quran. Lah ni senyap lah. Dan pandai dah naik nama dia. Guru dah semua dah dapat dah dalil-dalil. Senyap lah ni. Senyap lah. Saya pun tak mau nak bising. Dah elok dah habis dah kalah. Senyap lah. Kalau dia kukuk pun macam anjing kukuk kat gunung. Kukuk kat gunung. Dia kukuk dah sampai mati. Kata karamah pandai. Kata mandi jalan ni tak sabar dah. Sebab tu saya sebut tak payah kita bahas sifat kalam. Kita nak tahu cara jalan Baqarah ni, tak payah kita bahas sifat kalam. Kamu baca kitab tauhid, ikutlah. Faridah kita apa? Saya nak tunggu tengok. Tunggu dia baca. Kita nak tengok satu-satu di maknawiyahnya, di sifat nafsiahnya. Kita nak tengok satu-satu dia urai. Di hujung tu dia nak gulung lagu mana? Kalau dia tolak istihalah. Dia nak gulung macam mana?
dalam kitab sebut yang maksud masuk dalam itu ialah wujubul wajibat. Istihalatul mustahilat yang masuk. Mana? Bukan buta masuk, bukan buta yang masuk. Tuhan ada, bukan tiada. Tuhan sedia, bukan binasa. Bukan baru, Tuhan kekal, bukan binasa. Bukan tu yang masuk. Ini dia panggil istihalatul mustahilat. Ada di Pulau Terengganu pula ada. Seorang murid saya jadi imam macam ni. Dia main telefon, ni ada empuk baru ustaz, dia tolak istihalatul mustahil. Dia kata, kenapa nak istihalah mustahil tu memang benar tak ada lah, kenapa nak istihalah pula? Dia kata, ni puak mana ni? Ni puak hak tu kan? Puak ustaz kan? Hak yang menolak pada kan? Ada ni puak lain pula. Saya kata, kak, hantar nak memperhati kitab yang dalam kitab menyebut istihalatul mustahilat. Kalau tak perlu buruh mustahil, kenapa dalam kitab sebut istihalatul mustahilat? Dalam Syekh Abdul Salam, wal murad bil mustahilat min haitsu istihalatiha. Apa maksud istihalatiha? Ha tu apa dah? Istihalatul mustahilat. Dan dia syarat mudah ini mesti mughayyarah. Dia syarat idafah ni dia mesti mughayyarah. Mughayyarah ni di antara mudah dengan mudah lain mesti lain. Mafhum lain-lain, tapi muqaddam satu. Kalau hak ni pun kita tak faham payah. Dia tak hantar nak berapa hati kitab. Berapa hati kitab nak. Dia jadi payah. Dia mengaji kitab Jawi. Dia alim kitab Jawi. Arab dia tak mengaji, ni payah. Dalam mengaji Arab pun dia mengaji tepi-tepi. Ataupun atas-atas. Dia tak mengaji dalam. Ni payah. Jangan kita tolak. Ni jangan kita kata pelajar. Guru pondok sini pernah saya jumpa. Guru pondok. Dia kata istihalah mustahil tu Abdullah sama lah. Istihalah tu sama je. Padahal dalam ilmu syarak pun istihalah tu lain, mustahil tu lain, istihalah tu masdar, mustahil tu simpan. Dan kalau benda yang hak tu lah, kenapa ulama idafahkan dua ini? Sandarkan dua ni, nak sandar mesti lain. Aba rajulin, abul ab, ummu zaujah. Adakah ummu zaujah tu ummu tu zaujah tu ummu? Lain. Dia mesti mughayyarah. Dia mesti mughayyarah. Mughayyarah mesti berbeza di antara mudah dengan mudah ilahi. Dan itu mengandungkan dia oleh la ilaha illallah. Itu. Dan mengandungkan aqaid. Dia kata di luar tu qauluhu dan mengandungkan ila akhirih hingga akhir. Ini takdir. Takdir pada kata dan mengandungkan aqaid ini memberi ketahuikan ataf kerana makna pesuruh yang pada matan dalam kurungan itu. Kerana makna pesuruh yang pada matan itu kepada kerana makna Tuhan yang ada pada awal matan. Ini takdir memberi ketahuikan ataf. Ataf kerana makna pesuruh yang pada matan itu. Ataf maknanya ataf kerana makna pesuruh yang pada matan itu. Ataf kepada kerana makna Tuhan yang ada pada awal matan. Dia kena tengok balik lah. Dia kena tengok balik dalam matan. Kita malas nak cari lah. Malas nak cari lah. Cuma dia nak beritahu kata itu sebab disebut kerana. Disebut kerana. Itu dia nak beritahu kata perbezaan di antara makna pesuruh yang pada matan dan makna Tuhan yang ada pada awal matan. Sebab ni hak ni digulung. Yang digulung daripada awal lagi. Baik. Kerana makna pesuruh Allah dan mengandungkan aqaid yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh itu oleh makna Muhammad
Rasulullah. Disebut makna Muhammad Rasulullah. Dan mengandung macam tadi juga, mengandungkan aqaid, simpulan iman yang bergantung dengan pesusul itu oleh makna Muhammad Rasulullah. Bukan takat la ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah juga masuk dalam tu. Saat ni kita jangan tanya kenapa disebut mengandungkan oleh la ilallah, dan di bawah ditulis makna. Kita nak salam, dia tunjuk kita pandai, jangan tunjuk kita bodoh. Ni orang panggil min hasbis, dia panggil min hasbil awal di dilalati sani alih. Mana min hasbil awal, kita hazahkan yang pertama dengan sebab yang kedua tunjuk. Dia ada dua kaedah. Min hasbi sani li dilalatil awal alaih, dibuang yang kedua kerana hak pertama tunjuk. Ataupun min hasbil awal, tapi ini nadir, jarang. Min hasbil awal li dilalatil sani alaih, mengandungkan oleh la ilallah dan oleh makna Muhammad Rasulullah. Kalau begitu oleh la ilallah tu oleh makna. Sebab apa? Di belakang Syekh sebut makna Muhammad Rasulullah. Dia ada min hasbi sani li datil awal alaih, di bawah tamakan hak dua tunjuk. Mana? Allah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya sallallahu alaihi wasallama alaihi. Wasallam tu atas pada sallallahu alaihi wasallama alaihi. Tapi tak payahlah sebut alaihi. Sebab apa? Alaihi hak tamah dah tunjuk. Sallallahu alaihi wasallam ai alaihi lah. Gitu. Tu kena kira satu. Kerana makna pesuruh, kerana makna pesuruh Allah itu utusannya, utusan Allah yang antaranya Allah dan antara hambanya. Ini elak bagi mengandung. Kerana makna pesuruh Allah itu utusannya yang antaranya dan antara hambanya. Antaranya antara Allah dan antara hambanya. Tapi antara ni dipanggil antara majazi. Bukan Allah, dia bukan di antara. Allah ni dia tidak ada antara. Dia bukan tepi, dia bukan atas, dia bukan bawah, dia bukan belakang. Dia antara pun tidak. Tapi dia punya antara majazi atau antara maknawi. Karena dia nak jadi antara ni, dia mesti jirim ataupun jisim, baru dipanggil antara. Kalau yang duduk tengah ni dia panggil antara. Antara depan dengan belakang, antara kanan dan kiri, dia panggil antara. Ini dia panggil sifat jisim ataupun sifat jirim, antara. Tapi nak sebut tak boleh, kita sebut pi lah, dipanggil dengan jalan majazi. Dan antara hambanya, pesuruh Allah ini, dia merupakan utusan yang antara Allah dan antara hambanya. Makna apa? Dia jadi orang tengah ataupun duta Allah. Kerana beberapa hikmah. Ini elak bagi utusan. Kenapa diutus? Kerana beberapa hikmah dan harapannya harapan Allah. Ni orang panggil harapan tu dia panggil khas, hikmah tu am. Dia panggil min atul khas alal am. Kerana beberapa hikmah tu banyak, dan harapannya harapan Allah tu dia panggil khas. Banyak hikmah yang Allah lantik jadi rasul. Itu. Sebab ada, kalau falsafah dia berkata wajib Allah lantik rasul.
Wajib Allah lantik Rasul. Sebab bagi mereka Allah Ta'ala wajib buat wajib akan lantik Rasul untuk kebaikan manusia. Begitu juga Puak Mu'tazilah. Kerana Allah Ta'ala wajib buat salah dan aslah. Nak jadi salah dan aslah mesti lantik Rasul. Ada Puak Barahimah daripada India, dia berkata mustahil Tuhan lantik. Sebab apa? Kalau Tuhan lantik Rasul, makna Tuhan ada orang tengah. Itu. Kita wajib juga. Dia panggil wajib akli muqayyad. Dia berkait, bukan mutlak dia panggil, muqayyad. Kerana makna pesuruh Allah itu utusan. Tapi kalau iktibar asal, harus saja Allah Ta'ala nak lantik, tak mau lantik. Wajib pun tak, mustahil pun tak. Tapi bila Allah lantik jadi Nabi, dia wajib bersifat dengan sifat-sifat sidik amanah. Dia wajib akli muqayyad. Tapi Allah nak lantik tu harus. Wajib pun tak, mustahil pun tak. Tu. Tapi bila Allah Ta'ala lantik Nabi ni wajib bersifat dengan sifat sidik, tabligh, amanah, fatanah. Itu. Mu'tazilah kata wajib. Puak Barahimah mengatakan mustahil. Kerana makna pesuruh, kerana beberapa hikmah dan harapan Allah pada menyampaikan hukum-hukum. Mana dipanggil tasyri'ul ahkam. Tasyri'ul ahkam, mensyariatkan hukum hakam. Menyampaikan hukum-hukum dan ilmu-ilmu dan lainnya kepada hambanya. Menyampaikan kepada hamba ni sama ada dengan sendirinya Rasul tadi, ataupun dengan perantaraan, dengan wasitah sahabat. Jadi Nabi menyampaikan kepada hamba, kepada umat tu dengan sendiri atau wasitah pada kita hidup, dan dengan wasitah jua selepas Nabi wafat. Mana? Nabi berdakwah juga pada masa dia wafat. Mana? Dengan perantaraan sahabatnya. Tapi pada ketika Nabi hidup, Nabi berdakwah dengan sendiri atau dengan wasitah. Tetapi kalau selepas wafat Nabi berdakwah dengan wasitah, iaitulah dengan sahabat, melalui sahabat. Kerana apa hikmah setengah daripadanya mengingatkan, setengah daripadanya daripada hikmah mengingatkan janji-janji. Mengingatkan janji-janji, janji-janjinya hamba tadi. Itu yang lepas itulah. Apa janji-janjinya? Janji hamba, yakni mengaku hamba-hamba pada alam zar, alam zuriat. Tak kala bertanyakannya oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, alastu bi rabbikum, iaitu bersembah mereka itu dengan kata, mereka itu bala, artinya bahkan engkaulah Tuhan kami. Kita pernah janji, cuma kita tak perasan. Jadi tujuannya Nabi turun ni nak mengingatkan kembali janji-janji tadi. Sebab tu kita ni, manusia boleh terima Islam, ya hidayat pada Allah. Tapi dengan sebab dia pernah kata bala. Sehingga kata ulama, kalau manusia tak pernah kata bala, tak ada seorang manusia terima Islam. Tapi oleh kerana dia pernah kata bala, bila Rasul beritahu tentang Islam, beritahu, lama-lama dia sedar, dia ingat balik. Ruh dia ingat balik, aku pernah kata bala. Lalu kita tak sangka-sangka yang jahat pun boleh terima Islam. Macam Sayyidina Umar, yang mana pada masa zaman dia dah cukup jahat, dia boleh terima Islam. Mike Tyson cukup jahat, terima Islam. Kalau kita kira Zohir, Mike Tyson dunia haram nak terima Islam. Sayyidina Umar jahat, tapi dengan sebab bala yang pernah mereka ucapkan,
Tapi bukan semua yang ingat. Bila aku sebut tak boleh ingat, kita mana nak ingat pada alam zar dulu. Kita umur 5 tahun pada 1 hari bulan 1 pada pukul 3 kita bercakap apa? Mana kita tahu? Jangan kata umur 5 tahun lah. Tahun lepas 1 hari bulan 3 pada jam 4.30 kita cakap apa? Jangan kata apa? Minggu lepas pun tak tahu lah. Aku cakap apa minggu lepas? Jam pukul 3.30. Mana lah? Kita ingat lah. Tapi kata ulama, Sayyidina Ali ingat. Benda ni tak mustahil. Saya ingat, Sayyidina Ali ingat. Dan itulah dia kanak-kanak yang awal terima Islam. Tak. Dulu kita ingat. Tapi bila ruh kita ni disedar, diberi kesedaran dengan Islam, kan? Dia bahasa. Kan? Dia bahasa nak terima. Kalau hak yang kafir tu dia bahasa nak terima Islam ni semua. Ruhnya pernah kata bala. Bahkan kamu Tuhan kami. Sebab tu sebenarnya kita, mana-mana pun manusia dia ada sedar ada Tuhan. Cuma siapa nak tunjuk Tuhan tu? Sebab tu semua manusia mengaku ada Tuhan. Cuma Tuhan yang dia pilih tu tak kenal. Tapi semua mengaku ada Tuhan. Sebab apa? Mereka pernah kata, ya, kamu Tuhan kami. Itu. Dalam tahap tolak agama tu, pok tu saja. Pok tu sombong pejam mata nak cipta satu aliran baru. Pok tak ada agama. Mereka lah. Pok tu kan tojoh di belakang Allah. Disebut Allah juga. Ni mohongnya. Kalau ada pok Melayu kata, Tuhan mana ada? Cuma pergi belakang, cak Allah mak. Allah berkenan berumah. Dia kata, mak Allah ada. Allah dikeluar tak. Ruh kita ni mengaku. Cuma sedar tak sedar nak bagi ingat balik. Sebab tu kata ulama, kalau kita tak pernah kata bala, tak ada manusia terima Islam. Jadi nak mengingatkan kembali janji kita dulu pada alam zat. Sebab tu bila kita sakit, kita mula nak berdoa Allah. Kita ingat masa tu. Yalah memang sakit tu macam kita nak bagi mak tak saya masa siap mak buat apa? Mak orang panggil buat apa? Tak ada saja panggil. Kalau sakit baru mak, baru teringat kan. Kita tu bila sakit baru Allah. Kalau senang dah tak panggil. Itu. Mengingatkan janji-janjinya seperti barang yang telah terdahulu pada menyatakan makna ini kalimah. Sebenarnya kita dah bahas dah tentang ni. Kita dah bahas dah tentang alam zat tadi. Habis. Maka tiada membenar akal akan bahawa dijadikan seseorang akan utusannya yang patut dengan ini maqam mana? Maqam jadi rasul, maqam jadi utusan. Itu. Maka tidak membenar akal akan bahawa dijadikan seseorang akan utusan yang patut dengan ini maqam, itulah maqam keadaan jadi pesuruh ataupun maqam utusan, melainkan bahawa wajib ada padanya 4 sifat. Mesti ada 4 sifat ni. Ini dipanggil wajib ni dipanggil apa? Melainkan wajib ada ni, wajib muqayyad. Kalau wajib sifat Tuhan yang Allah tu dipanggil wajib mutlak. Zat Tuhan tu dipanggil wajib mutlak, tak berkait. Hak sifat wajib rasul tu wajib muqayyad, berkait selama dia bersifat yang rasul. Itu selama ada rasul tadi. Melainkan bahawa wajib ada padanya 4 sifat. Artinya, arti sifat ni perkara, arti sifat ini perkara yang lagi akan datang tafsirnya, detailnya perkara tadi nanti akan datang, Syekh akan sebut. Dan mustahil pada dirinya, pada diri seorang yang menjadi utusan itu, lawan-lawannya ini bersifat dengan lawan-lawannya. Mana lawan-lawannya? Lawan 4 sifat tadi.
kan? Tak benar, khianat, ada lagi bodoh. Bukan. Mustahil pada dirinya, pada diri utusan tadi, lawan-lawannya ni bersifat dengan lawan-lawannya, lawan 4 sifat yang wajib itu. Disebut secara, dia panggil disebut secara ijma dulu, nanti dia akan sebut secara tafsir secara detail. Ini adat cara ulama-ulama dulu. Kita detail dulu. Detail dulu baru ijma. Ulama dulu dia ijma dulu baru tafsir. Tapi bukan ulama dulu, dia macam-macam aliran. Ada yang ulama ijma dulu baru tafsir, ada ulama tafsir dulu baru ijma. Dan harus bagi utusan tadi ataupun seorang lelaki yang dijadikan utusan itu, satu